Nilai juga dalam aspek kompetensi, kemampuan ketika memerintah, ketika Pakatan Harapan ialah dalam percampuran, integrasi semua parti, semua kaum dapat memerintah dengan keadaan baik, ramai yang boleh akui gitu. Dan sekarang ni apabila kata kerajaan Melayu Islam sekarang ni, YB tadi sebutlah pasal rasuah, guna kuasa, tapi ini pun cerita lama sekarang ni. Yang terkini ni kalau tengok dari segi kemampuan mentadbir lah, dalam tu dah ramai dah orang Melayu kita, orang Islam kat dalam tu kan. Apa lagi yang kekurangan sekarang ni, Wibi? Salah satunya yang tengah dihadapi dan akan datang makin teruk rasanya harga barang. Harga barang, kos sara hidup, nilai ringgit berbanding dengan mata wang antarabangsa. Semua ini adalah sebagai tanda-tanda ketidakkecekapan dalam soal mentadbir dan mengurus kewangan negara. Nilai harga ringgit itu jatuh bukan atas sebab-sebab yang tidak menentu. Ada sebabnya, ada faktanya, ada puncanya, dan bila orang dah hilang keyakinan terhadap kerajaan, terhadap negara Malaysia, nengok semakin teruk, Datuk Seri Najib ni boleh dijemput ke istana, boleh diberikan layanan yang begitu istimewa. Orang yang macam yang kurang layak dilantik sebagai duta dan sebagainya lah. Maka orang kata Malaysia ni dah jadi macam dah jadi huru-hara, dah tak menentu. Dah tak ada nilai-nilai yang diutamakan oleh kerajaan untuk mewakili negara kita. Saya difahamkan ada juga seorang profesor yang kontroversial lah, yang dilantik sebagai di antara penasihat kepada Perdana Menteri, yang baru-baru ni didedahkan dalam akhbar. Pun orang pun tanya, takkan orang macam ni? Lalu ini semua akan menimbulkan kesangsian, keraguan, mana hala tuju kerajaan ini, nak ke mana, nak ke arah mana, who's in control, what's happening. Orang hilang keyakinan, maka nilai ringgit kita akan jatuh. Pelabur-pelabur tarik pelaburan mereka, maka nilai ringgit kita akan jatuh, harga barang akan naik. Dahlah itu benda-benda yang sepatutnya kita daripada dulu PH kita dah cuba usahakan untuk nak hasilkan secara sendirian dalam negara. Sekarang ni tak ada usaha. Sama ada yang sayur ke, makanan ke, baja ke, dan sebagainya, tak ada. Tak tahu hala tuju kerajaan, tak tahu ke mana. Sekarang ini kerajaan ini hanya hala tuju dia is survival dia. Itu je. Daripada sejak Muhyiddin ambil alih, sekarang ni Ismail Sabri ambil alih, isunya ialah survival. So ketidakstabilan itu merupakan fakta hidup harian bagi kerajaan Malaysia ini. Dan inilah sebabnya mengapa mereka tidak boleh menghasilkan satu dasar dan polisi yang jelas terhadap bagaimana nak tangani masalah harga barang. Akhirnya dia beri alasan lah, harga barang naik, mata wang jatuh, barang semua import daripada luar, baja import daripada luar. Kenapa nak import daripada luar? Kenapa tak buat tempatan? Sedangkan bahan semua datang daripada kita. Itu tak kira lagi akan datang tarif elektrik, dah tarif elektrik lagi, dah bunyi-bunyi. So ini semua masalah yang menzahirkan ketidakkecekapan yang golongan yang mentadbir kerana diberi jawatan atas dasar sogokan. Nak kamu sokong aku lantik kamu jadi menteri. Nak kamu sokong aku lantik kamu jadi timbalan menteri. Paling lekeh jadi duta, bertaraf menteri dan sebagainya. Itulah kerajaan Malaysia, kerajaan 69. Tunggang langgang, bawah-bawah atas macam tu. Aduh. Itulah Tapi itulah perlu penjelasan sebegitu. Pasal hari raya ni pun macam Wabi ceritalah, kadang-kadang yang anak-anak ni dari pantai cari rezeki di bandar-bandar besar di Selangor, tapi balik kampung ataupun mengundi, itulah mengundi yang salah kan. Dia tinggalkan mak bapaknya dengan dengan kerajaan yang begitu. Mereka kat sini ada air, cukup cari rezeki, tapi yang terkesan kat kampung air pun tak ada. Dan bila dah tak ada air tu pun dia macam meremehkan lah. Oh, tak ada hal, yang penting air ada walaupun kotor. Paling kurang ada air. Kalau tak ada air pun sungai ada. Kalau tak ada sungai boleh buat perigi. Macam-macam lah. Tapi dia lepas tangan.
Itu yang menjadi masalah. Itu satu tanggungjawab dan orang kata apa, bebannya agak besar terutama bagi Parti Amanah dalam PH sekalipun, bagaimana untuk memberikan input ataupun memandaikan masyarakat sebenarnya untuk boleh mereka jelas, mereka nampak benar itu benar, yang salah itu salah. Apabila nampak keberjatan atau ketidakmampuan mengurus tadbir negara ni, tak boleh buat diam, patut untuk memilih yang lebih baik akan datang. Sebenarnya zaman PH memerintah kita very systematic. Kita menguruskan, walaupun kita terpaksa tangani banyak masalah-masalah, tetapi kita tangani step by step. Hanya malangnya kita hanya dapat 22 bulan, yang mana kalau kita dapat habiskan tempoh 5 tahun itu, kemungkinan besarlah insya-Allah memang apa yang seperti mana yang kita rancangkan itu akan terlaksana dan tercapai. Betul. Memang kita menuju ke arah, kita ada dia punya hala tuju dia. Kita nak tangani masalah kos harga barang. Saya rasa Datuk Saifuddin Nasution sebagai menteri KPDN HEP telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ini bukan soal nak kempen untuk PKR ke apa kan, ini fakta. Kita cerita pasal harga barang sekarang ni kan. Harga barang kalau kita banding dengan sekarang ni, Datuk Saifuddin kerap turun, kerap bincang dengan pengilang-pengilang, dengan petani, penghasil bahan dan sebagainya, supaya harga barang dapat dikawal, dan kita telah berjaya. Memang harga ayam lah, telur lah, hapur lah dan sebagainya memang dapat dikawal dengan baik dan berkesan, dan akan diperbaiki lagi kalau diberikan tempoh, tapi malangnya tak sempat. Begitu juga yang masalah nelayan, pada asalnya memang kita menghadapi masalah oleh kerana soal subsidi, kerana timbul isu ada nelayan yang tak pergi tangkap ikan, dia pergi jual minyak diesel kat tengah laut. Dan benda-benda nak dikawal dan sebagainya, nak ditangani, tapi bila nak masuk dalam 2020 kita dah ada bajet yang jelas, banyak nak membantu golongan petani, golongan nelayan dan sebagainya, tetapi malangnya tak berpeluang. Tapi pendekatan kita sistematik dan pendekatan kita memang berkesan, tapi malangnya tak tercapai. Dan ketika itu juga, ialah sambil-sambil masa kita berbicara pun termasuk dengan moderator ataupun panel-panel yang lain pun begitu juga, bagaimana keyakinan negara luar banyak datang untuk membantu, seperti Jepun, dari China kan? Dan daripada Eropah banyak datang membantu, Australia banyak datang membantu, kerana mereka nampak kita dah ada hala tuju yang jelas. Betul. Tapi itulah nak cerita beza yang dulu kita balik pada retorik, akhirnya yang sekarang ni tak ke mana. Malah yang baru ni yang saya rasa negara serantau, Indonesia, Malaysia, Singapura ni, Malaysia ni kita agak cemburu dengan pencapaian Indonesia apabila Presiden Jokowi bertemu dengan Elon Musk, Mas Elon kan. Elon Musk. Orang Indonesia panggil Mas Elon. Apabila perbincangan yang agak santai tapi boleh menghasilkan rumusan satu kesefahaman perniagaan atau bisnes ekonomi akan dibangunkan. Pelaburan yang berbilion-bilion. Jadi kita jealous sebenarnya. Kenapa? Pasal pemerintah yang sekarang ini, Melayu Islam ni tak mampu untuk tarik orang-orang seperti ini untuk melabur. Dia pemerintah sekarang ini dia bangga dengan dia punya Melayu Islam aja. Tak ke mana. Tak ke mana. Atas dasar semangat, sentimen Melayu Islam, tapi tak ke mana. Inilah yang kita rasa cukup duka cita, golongan yang sanggup menunggang agama dan menunggang bangsa untuk kepentingan peribadi. Seronok jadi menteri, seronok dapat allowance, seronok hidup mewah, berbelanja mewah, tapi bantuan kepada rakyat memang sangat-sangat mendukacitakan. Betul. Dari segi dasarnya, bukan soal bagi bantuan. Bagi bantuan ni memang boleh buat. Semua boleh buat, nak dapatkan undi dan sebagainya. Tapi soal dasar-dasar, untuk nak naikkan bangsa, nak naikkan golongan kampung dan sebagainya. Tidak ada. Itu konteks Pantai Timur kita dah sentuh tadi. Dan sekarang ni dah mula juga satu orang kata goyangan, gegaran di Melaka pun dah mula berputik sesuatu yang agak tidak baik selepas pada PRN di Melaka kan. Jadi inilah hakikat apabila nak berkuasa. Tapi semua berebut kuasa, berebut kedudukan. Sepatutnya bila dah lantik, kamu duduk baik-baik, bincang, selesaikan masalah rakyat.
Tu je. Tu je. Ini tak nak fikir macam mana nak cantas orang ni, macam mana nak naikkan orang itu, macam mana nak jatuhkan orang ini. Inilah tak habis-habis tak habis-habis. Masalah rakyat terbiar. Betul lah. Ingatkan dia buat pada PH je. Ya. Mereka di kalangan mereka Dia sama je. Bila dah buat, dah pandai. Dah pandai. Jadi hobi ya. Jadi hobi ya, tak boleh tak buat.